Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bertemu kembali bersama saya Bang Basya dalam channel Basya Hebal Project. Oke, di video kali ini aku mau reaction video bagaimana ajaran sesat berlaku di Malaysia. Ternyata di Malaysia pernah juga ada ajaran sesat. Dan sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya buat kalian yang baru singgah ke channel aku, ditekan dulu tombol subscribe-nya dan diaktifin loncengnya biar nanti kalian nggak ketinggalan video lainnya. Dan buat kalian yang udah subscribe dan udah nonton video aku, terima kasih banyak-banyak karena kalian sudah mendukung channel aku. Dan kali ini aku baru tahu kalau ternyata di Malaysia itu pernah juga ada ajaran sesat ataupun aliran sesat. Ajaran sesat ini bermaksudnya yaitu bertentangan dengan ulama-ulama yang ahli sunnah wal jamaah ataupun ulama-ulama lain. Dan ajaran sesat ini ajaran yang bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Dan di sini kita sama-sama melihat bagaimana ajaran sesat ini berlaku di Malaysia dan dari mana asal muasal ajaran sesat ini sampai ke Malaysia. Oke, nggak usah ngomong panjang lebar lagi, mari kita lanjut ke videonya aja. Let's go. Saya adalah mewakili mesti dengan kerajaan langit. Kerajaan langit. Untuk satu padu manusia, tak kira bangsa dan tak kira agama. Bagi kaum saya, Kalau di Malaysia ni dia sebut namanya agama, bukan agama. termasuk Indonesia dia orang faham bahasa saya. Itu adalah petikan ayat daripada pengasas sesat di Malaysia. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah merupakan pegangan dominan umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Malaysia. Malaysia di antara negara-negara Islam yang telah menetapkan bahawa pegangan rasmi masyarakat Islam di negara ini adalah berlandaskan pada akidah dan fatwa-fatwa akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Namun, Islam dan umatnya tidak pernah sunyi daripada ancaman dan cubaan yang mengganggu-gugat kesucian pegangan manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah dari segi akidah, syariah dan akhlak penganutnya. Penularan ajaran sesat 20 khususnya di pengikut ajaran Malaysia sesat ditahan. jika diperhalusi bukan Banyak sahaja juga. datang daripada musuh Islam yang nyata, Terbiah pelik tetapi juga pemuda dari kafir. cubaan mengeliru dan menyelewengkan umat Islam dengan menggunakan nama Islam yang kononnya demi menjaga kesucian Ajaran agama sesat ini. ancam keselamatan negara. Kelemahan menangkis pengaruh budaya barat adalah antara faktor penyebaran ajaran sesat berleluasa. Jadi, video kali ini kita akan melihat bagaimana ajaran sesat berlaku di Malaysia. Teruskan menonton. Oke, teruskan menonton lah. Jangan di skip videonya ya. Maksud ajaran Itu sesat. maksud ajaran sesat. Ajaran sesat didefinisikan sebagai sebarang ajaran yang didukung oleh orang Islam ataupun bukan Islam, sedangkan ia bertentangan dengan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, serta bercanggah dengan pegangan atau fatwa-fatwa Ahli Sunnah wal Jamaah dari sudut akidah, syariat dan akhlak. Betul. Ajaran sesat mempunyai ruang lingkup yang amat luas, sama ada sesat dari sudut kepercayaan atau akidah, sesat Kau dari itu sudut sembahyang, pengamalan atau syariat, dan sesat dari sudut akhlak atau pengabdian antara hamba bersama Tuhannya. Sejarah ajaran sesat. Oh, ini dia punya sejarah juga. Sekiranya diperhalusi, kebanyakan ajaran sesat yang menyeleweng daripada Islam muncul selepas Nabi Muhammad SAW adalah dengan dakwaan sebagai Nabi ataupun Rasul. Ini kerana masyarakat Arab melihat dakwaan sebagai Nabi atau Rasul adalah sebagai bentuk baharu dalam mendapatkan pengikut dan kedudukan. Sebagaimana kita ketahui, masyarakat Arab hidup dalam kelompok dan kabilah. Ketua atau pemimpin kelompok atau kabilah biasanya individu yang paling berpengaruh kedudukannya sama ada dari keluarga terhormat, ternama atau berharta. Oh, Justeru, dakwaan sebagai Nabi ketika itu dilihat sebagai bentuk baharu dalam mendapatkan pengikut dan kedudukan. Oh, Di Malaysia, ajaran sesat telah mula dikesan bergerak sebelum tahun 1950-an lagi. Kebanyakan ajaran sesat bergerak secara Kau itu senyap-senyap sembahyangnya. atau tanpa disedari menyebabkan Okey, ia orang sukar TikTok. dikesan dan dibantras oleh pihak berkuasa agama dengan lebih awal. Ajaran sesat dipercayai dibawa masuk oleh penganut-penganut dari negara-negara asal timbulnya ajaran sesat tersebut atau rakyat tempatan yang kembali semula ke Malaysia setelah belajar atau menetap di luar negara. yang Ajaran belajar di sesat luar yang negara popular habis di tu Malaysia entah
dia pulang ke Malaysia. Ajaran Taslim. Ini ajaran berpula. Ajaran Taslim diasaskan pada tahun 1870-an oleh Haji Muhammad bin Syafi'i yang juga dikenali sebagai Haji Muhammad Matahari. Antara penyelewengan Muhammad ajaran Matahari, ini ialah membuat peraturan sendiri, termasuklah puasa dan solat hanya dengan niat tanpa amalan, dan menunaikan haji bukan di Mekah tetapi di kampung tersebut. Haji Kok Muhammad gitu? Matahari juga menggelar dirinya sebagai pengganti Rasulullah setelah baginda wafat. Ajaran ini turut mengamalkan nikah batin yang secara langsung membenarkan penzinaan melalui konsep ini. Parah ni. Kerajaan Langit. Kerajaan Langit pula. Pada tahun 2001, Malaysia digemparkan dengan sebuah ajaran sesat dinamakan Kerajaan Langit yang diketuai oleh Arifin bin Muhammad atau dikenali Ayah Pin. Ajaran ini berpusat di Besut, Terengganu. Rumah ibadat agama ini dikelilingi pelbagai replika seperti teko, tempayan, payung dan bulan sabit. Dianggarkan semua kos untuk pembinaan ini bernilai jutaan ringgit. Pada tahun 2002, pengikut kepada ajaran Kerajaan Langit mula mencecah ribuan orang. Banyak juga. Bukan sekadar mempunyai pengikut di dalam negara, Ayah Pin turut berjaya menarik minat orang daripada luar negara, termasuklah golongan Paderi dan Sami. Walaupun Ayah Pin bukanlah daripada golongan cerdik pandai, malah dikatakan buta huruf, tetapi dia berjaya mendapatkan sokongan padu sehinggakan mampu membangunkan kawasan Kerajaan Langit. Saya berjumpa dengan Ayah Pin sendiri di langit. Di langit. Saya beramal, kemudian masuk di alam sebalik mata dia panggil. Alam Bazrah dia panggil, alam sebalik mata. Saya melalui Madinah. Kemudian saya pergi ke Mekah. Daripada Mekah saya naik ke atas dan saya bertemu sendiri dengan Ayah Pin di istana dia. Jadi Ayah Pin ni adalah Tuhan bagi saya. Ayah Pin menyifatkan dirinya sebagai wakil Tuhan segala agama, manakala pengikutnya pula menganggap Ayah Pin sebagai Tuhan yang menerima wahyu daripada Tuhan langit kau dan hitam. segala yang dibuatnya adalah berasaskan wahyu berkenaan. Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu mengeluarkan fatwa bahawa ajaran dan pegangan Ayah Pin adalah palsu, sesat dan merosakkan akidah. Pada tahun 2016, Ayah Pin telah meninggal dunia ketika berusia 74 tahun kerana sakit tua. Walaupun beliau sudah tiada, tetapi saki-baki pengikutnya masih lagi ada sehingga hari ini dan mengamalkan ajarannya. Parah juga. Rasul Melayu. Rasul Melayu. Malaysia juga pernah digemparkan dengan seorang individu yang membuat pengakuan secara terbuka di mana mendakwa dirinya telah dilantik oleh Tuhan untuk menjadi Rasul kepada orang Melayu. Pada hari yang sama juga, individu ini terus ditahan oleh pihak berkuasa. Menurut laporan, ajaran ini diisytiharkan sesat sejak tahun 1991 lagi. Lama ya. Antara penyelewengan dalam ajaran ini, beliau mendakwa bahawa Rasulullah hanya untuk orang Arab sahaja dan surah Yasin diturunkan khas kepada dirinya. Mulai pada hari ini dan di saat ini, saya dengan resminya melepaskan jawatan saya sebagai Rasulullah kepada rakyat negara Malaysia. Pada Oktober 2009, Ada juga. Mahkamah Tinggi Syariah Ada memerintahkan aja kayak Abdul gitu. Kahar dipenjara 10 tahun, denda sebanyak 16,500 dan 6 sebatan bersabit Bukan kes Rasul penyebaran Muhammad, ajaran tapi sesat. Rasul orang Beliau Melayu. memohon maaf kepada Sultan Selangor selaku Ketua Agama Islam Negeri dan umat Islam yang terguris hati serta terkeliru dengan ajaran salah yang dibawanya. Walau bagaimanapun, nampaknya Abdul Kahar kembali aktif sehinggakan dia ditahan lagi pada September 2020. Seiring dengan teknologi, ajaran ini kembali dengan modus operandi baru dengan berinteraksi bersama pengikutnya dalam WhatsApp dan Facebook. Tuhan Harun. Tuan Harun. Nama sebenar pengasas ajaran ini ialah Harun bin Mat Sa'ad. Harun dikatakan mempunyai seramai sekitar 312 orang pengikut setia yang mempercayainya. Pengikutnya terdiri daripada berbagai latar belakang sama ada muda atau tua, bekerja atau penganggur, berpendidikan tinggi atau tidak. Semuanya diambil sebagai pengikut kumpulan ini. Harun pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan dan juga Imam Mahdi. Namun apa yang menarik ke atas Tuan kumpulan Harun ajaran dicari. ini adalah konspirasi pembunuhan penguatkuasa agama Islam Pahang. Walaupun begitu, Harun meninggal dunia pada Ogos 2016 disebabkan masalah pernafasan. Tuhan kau mati. Kesimpulannya, ajaran sesat adalah suatu gejala atau permasalahan yang amat berat di sisi Islam. Ini kerana gejala tersebut melibatkan persoalan akidah yang akan menentukan kedudukan seseorang manusia sama ada dia tetap beriman ataupun telah terkeluar daripada Islam. Sesuatu yang pasti ialah ajaran sesat begitu mudah berlaku dan tersebar di kalangan masyarakat. Namun yang jelas di sini, penyebaran ajaran sesat mengakibatkan suatu implikasi dan ancaman yang cukup besar kepada masyarakat dan negara. Menurut perspektif Islam, sesiapa yang terlibat dalam ajaran sesat, akidahnya pasti terjejas, iaitu ia boleh menyebabkan seseorang itu terjerumus dalam syirik dan kadang-kadang ia boleh menyebabkan seseorang itu murtad. Betul. Ya kayak itulah videonya yang tadi. Tapi
kalau kita mikir sih kok bisa ya orang-orang zaman sekarang, bukan kejadiannya bukan dalam tahun 2021 sih, tapi udah beberapa tahun yang ke belakang. Tapi secara logika takkan kita mengakui kita sebagai Tuhan, apalagi sedangkan Tuhan ini kan dia nggak akan mati. Kalau di sini tadi di video yang terakhir tadi dia mengakuinya Tuhan Harun, tapi Tuhan kok mati? Kalau Tuhan mati, yang pengikutnya kayak mana? Kan kalau kita pikir-pikir nggak masuk akal. Tadi kayak ajaran apa tuh? Ajaran kerajaan langit. Boleh dia memang, kalau memang dia berasal dari langit, kerajaan dari langit, takkan dia mengaku dia sebagai salah satu ajaran. Ya kan? Coba kalian pikirkan. Semua ajaran-ajaran yang ada di sini, yang populer di Malaysia ini, dari kerajaan langit, Tuhan Harun, dan ada beberapa lagi. Kalau kita yang pemikirannya yang jernih, boleh nggak kita dilabui dengan ajaran-ajaran kayak gitu? Kalau menurut aku sih insya Allah nggak akan boleh, tapi kita doakan aja sama-sama semua yang ahli sunnah wal jamaah ini tidak akan berbalik akidahnya, tetap menjalani dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau menurut aku yang video tadi, kalau dipikir dari logika kita dan kepala kita, memang nggak masuk akal. Karena ajaran sesat ini bahaya juga, apalagi sekarang ajaran sesat ini pun banyak beredar, baik di kalangan orang Melayu ataupun bukan, baik di Malaysia, Indonesia, Aceh, dan negara-negara lain. Jadi buat kalian yang ada di dunia ini, waspadalah dengan ajaran sesat, karena banyak ajaran sesat sekarang dia bukan melanjutkan operasinya bukan dengan terang-terangan, tapi dia dari rumah ke rumah. Oke, cukup di sini aja video kita kali ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, ditekan dulu tombol subscribe-nya dan diaktifin loncengnya, dan jangan lupa videonya di like juga. Oke, mungkin ada kata-kata aku yang kurang sopan, kata-kata aku yang kurang bagus, mungkin ada kata-kata aku juga yang menyakiti hati kalian. Aku minta maaf banyak-banyak, karena aku juga manusia yang penuh dengan kesilapan. Oke, lebih dan kurang lebih. Assalamualaikum.